السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang berusaha Tuan Pengurusi Dr. Syahril, Tuan Gawai dan ahli tuan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, pemimpin masyarakat, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang mudah-mudahan dikasihi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, mari sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita, dan terutamanya diizinkan kita berada pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini pada tahun 2024 ini. Dan mudah-mudahan kita dapat menghabiskan baki-baki Ramadan pada tahun ini, walaupun secara optimisnya kita sudah melalui 16 hari bulan Ramadan, dan hari ini hari ke-17, yang juga merupakan ada dua peristiwa besar di 17 ini. Pertamanya yaitu peristiwa nuzulul Quran, yang pentingnya kita cuti hari ini, tuan-tuan. Nuzulul Quran itu, kalau tak cuti orang pun tak tahu nuzulul Quran 17. Dan kedua ialah peristiwa peperangan Badr Al-Kubra, perang Badar, juga berlaku pada tarikh ini. Jadi dua peristiwa besar yang berlaku di bulan Ramadan ini memberi impak yang besar juga kepada sejarah. Dan Allah sebut dalam Quran surah ayat terselit di ayat Ramadan ataupun puasa, ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Maka besarnya Ramadan itu antara sebabnya kerana ada Quran. Tuan-tuan ya, bila Quran digandingkan dengan apa saja, maka dia akan jadi besar benda itu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat dengan Quran, menjadi agung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bulannya jadi agung kerana ada Al-Quran. Maka kita pada hari ini sangat bertuah dan beruntung kerana kita mendapatkan
apa yang disebut sebagai risalah itu dengan, saya kira mudahlah tuan-tuan, tidak payah struggle, tidak silap ada di depan mata, dia datang kepada kita, kita datang kepada dia, iaitulah Al-Quran itu. Tapi saya tak mau cerita tentang Quran lah pada pagi ini ya, kerana mungkin orang lain akan bercerita tentang nuzul Quran. Saya nak berkongsi satu perkara yang juga melibatkan ayat Quran. Kerana kita ni bulan Ramadan kan, dia Imam Malik rahimahullah ta'ala memberi fokus kepada Al-Quran itu 100% ya, sehingga meninggalkan kelas-kelas pengajian fiqh dan juga hadis, kerana tumpuannya kepada Al-Quran. Dan kita ini disarankan selain daripada bertadarus, kita memahami isi kandungan Quran. Cumanya, ada cuma tuan-tuan, ada asatizah kita ni dia mencadang gini. Tahun ini tadarusnya cuba disulami dengan maksud Al-Quran itu bermakna kan, terjemahan. Dia kadang cadangan tu senang nak cakap tuan-tuan, tapi bila tang buat tu, ditakuti malam pertama penuh, malam kedua tak ada orang ya. Kerana tadarus saja makan masa sampai pukul 12 kadang-kadang. Jadi cadangannya bagus, memang bagus kita baca terjemahan, tapi untuk orang terima tu dia agak sukar. Jangankan itu ya tuan-tuan, baca doa kamilin tu, kan selama ni kita pun yang tak belajar bahasa Arab dia tak faham lah kamilin tu apa ya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Kata dia, asatizah kita mencadangkan baca doa Arabnya kemudian baca terjemahan. Itu pernah dibuat di tempat kami di Nurjanah tu. Sekali itu je lah ya. Lepas tu dia ada masuk WhatsApp malam tu. Panjang sangat lah malam ni doanya, penat angkat tangan dia ada WhatsApp dia. Maka tak buat dah kan, baca Arab je lah. Jadi terjemahan tu cari sendiri Google. Kita ni cadangan kita saranan bagus, tapi nak dimasukkan dalam masyarakat dia agak sukar. Makan masa lah tuan-tuan ya, makan masa. Boleh bukan tak boleh, tapi makan masa. Kerana dia, ialah benda dah biasa, kita kan dah biasa santai. Nah, bila ada sedikit susah tu dia tak boleh terima ya. Baik. Jadi saya nak berkongsi satu petikan daripada surah Al-Qasas ayat 77 berkenaan dengan jangan kita melebih-lebihkan dunia, juga jangan meninggalkan dunia. Kerana takuti ada orang faham bahawasanya akhirat itu sangat penting, itu kita tahu. Tetapi dunia dibuang terus keluar. Maka di situ ruginya orang Islam. Allah sebut dalam surah Al-Qasas 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ni tuan-tuan dia rentetan daripada cerita di atasnya. 77, ayat 76, ayat 75. Iaitu tentang Qarun. Al-Qasas, dia memang kisah tentang Nabi Musa daripada baby. Sampai Nabi Musa itu menerima wahyu daripada Allah. Dengan cerita mak Nabi Musa menghanyutkan ke sungai Nil. Itu dalam Al-Qasas tu. Sehinggalah dia itu berjumpa lagi dengan Nabi Musa, maknya itu, ketika nak menyusukan. Begitu sedih cerita tuan-tuan. Ibunya sendiri yang meletakkan di sungai, dalam bakul tu, di situ dalam riwayat tu, dalam bekas. Kemudian dihanyutkan ke sungai. Dan dia berserah kepada Allah, kalau ada rezeki jumpa balik anak aku, kalau tak, ya wis lah, kata sejauh ni. Ya wis lah. Tawakkaltu ala Allah. Itu kata dengan izin Allah SWT itu, bila Nabi Musa diambil oleh Asia dari sungai itu, dengan izin Allah juga, si Fir'aun ni tuju pula tu, diambil sebagai anak angkat ya. Kepala batu dia tu pun disetujui tuan-tuan dengan permintaan Asia tadi.
Dan meningkat tu dia nak memerlukan susu badan kan. Itu yang diiklankan kepada orang ramai siapa boleh menyusukan budak ni. Itu yang mak kepada Nabi Musa terus bersyukur kepada Allah kerana bertemu dengan cara ini. Baik. Kemudian cerita pula tentang Qarun. Qarun adalah cerita satu zaman dengan Nabi Musa. Kata Allah, inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaih. Sungguhnya Qarun itu daripada kaum Musa, bukan orang lain ya. Saya terbaca satu riwayat mengatakan ada pertalian dengan Nabi Musa. Wallahu taala alam. Mungkin satu kaum kan Bani Israel. Fabagha alaih, dia melampau. Kita tahu Qarun ini yang kita kenal apa tuan? Harta dia tu ada kat Meru, Qarun. Meru ada, sahabat bernama ada, Kelantan ada. Bila orang buat program mencari harta karun. Betul tak tuan? Kita tahu karun, sebenarnya Qarun, sama karun dengan Qarun. Dia punya berdoa itu, harta dia banyak sampai lerit-lerit ke sini. Saya cari tak jumpa pun, tapi rancangan tu ada aja, mencari harta karun. Cari tak jumpa juga. Punyalah, itulah nak cerita ya. Kayanya ya amat lah. Kaya raya apa semua tu ada pada Qarun. Dan dia itu terlalu kayanya itu sehingga diceritakan dalam Quran pada ayat seterusnya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Allah kata, dan kami telah mengurniakan al-kunuz. Kunuz ni perbendaharaan. Perbendaharaan, kekayaan. Kekayaan yang Masya Allah. Allah cerita kaya Qarun ni, dia tak cerita ada 2 gedung, 3 gudang, 4 tidak. Allah cerita begini je. Inna mafatihahu latanu bil usbati lil quwwah. Kunci-kuncinya saja susah diangkat, tuan-tuan. Bukan kunci kecil ya. Dia palang pintu. Orang zaman dulu kan kalau tengok cerita zaman-zaman dulu maharaja tu dia punya pintu. Wah, gitu kan. Nolaknya pun orang besar-besar tu nolak tu. Palang itulah kuncinya. Dia tak adalah pakai lock, solek tak ada, dia pakai palang. Palang itu nak diangkat pun susah. Kerana Quran menggunakan kalimat tanu'u. Tanu'u ni kata tafsir diangkat dengan susah. Kalau angkat biasa yarfa'u ataupun rafa'a angkat macam tu. Tanu' angkat dengan susah payah, kemudian dahlah susah. Yang angkat tu pula orang yang gagah perkasa. Bil usbati ulil quwwah, yang ada kekuatan. Dengan ramailah, yang sadar-sadar lah tuan bahasa sekarang. Yang jenis packnya semua dekat atas, bukan dekat sini ya. Kita pack kat sini, 1 pack. Dia ada 8 pack, 6 pack. Ini yang gagah ni. Untuk angkat kunci saja tahu. Hartanya fikir sendirilah kita. Ya. Bukan kunci itu nak cerita hartanya. Di dalam kunci itulah harta. Bagaimana Allah itu menggambarkan sesuatu benda pada kita dengan cara begitu. Tak payah cerita figure, tak payah. Cerita sifat aja. Ya, tuan-tuan ya. Kalau kita kan cerita begini, dia tu punya kaya lah. Tangganya pun daripada berlian. Fahamlah. Makna kalau tangga dia berlian, yang dalam tu tak tahu apa lagi lah tuan-tuan ya. Dia bukan jenis tangga aja berlian, dalam semua tu kulit kerang katanya. Tidaklah, kalau yang kecil hebat, yang besar lebih hebat lagi. Itu cara Quran cerita pada kita. Maka orang-orang di sekeliling Qarun itu menasihatkan dia, keluarkanlah zakat ya. Infaklah kamu wahai Qarun. Dia enggan kerana dia kata, hadza, ini yang kaya ni ada semua harta hasil daripada kepandaian aku, kata si Qarun tadi. Dia sudah mula sombong ya. Tabiat manusia di dunia ni kalau kaya ya sombong, tuan-tuan. Itu biasa. Kalau kita kata orang kaya sombong, biasa. Itu memang dia punya default dia tu. Memang dia punya ciri-ciri. Tapi ada orang kaya tu yang baik, iaitu luar biasa. Itu di luar kotak itu. Yang biasa ya kalau kaya ya sombong, pandai ya sombong. Kalau kaya tak sombong, itu special.
dia ada nilai tambah. Betul, kalau orang miskin pun dia rendah diri sebab dia miskin. Tapi kalau miskin pun sombong, memang nak Allahu Akbar. Dahlah miskin sombong. Kan begitu kan dia. Maka sifat ini ada pada Qarun itu sejati itu. Kesombongan, kekayaan, ketidakkeengganan untuk infak. Ketika itu enggan bayar zakat karena rakyatnya perlukan zakat itu tapi dia tak bagi. Dengan sombong mengatakan ni harta daripada aku dapat ni daripada kepandaian aku. Kalau orang sekarang kita punya skill lah. Orang ada skill dia boleh hidup, gitu kan? Dan orang pun cari orang yang ada kelebihan tuan untuk di hire, untuk dibayar upah. Kalau tak ada kelebihan buat apa dia bayar upah? Maka begitu. Baik. Dan akhirnya itu ditakdirkan oleh Allah Taala, dibinasakan oleh Allah dengan hartanya. Dia penggelam dengan harta-harta dia. Dan Qarun ini dia sezaman dengan Musa, dengan Fir'aun. Dan Fir'aun ini tak kacau dia tuan sebab satu geng kan. Yalah, dua-dua orang tu menderhaka kan kepada Allah kan. Maka tidak diusik si Qarun itu. Baik, rakyat ataupun orang sekitar menasihatkan Qarun supaya gunalah harta itu untuk kebaikan. Maka Allah sebut wabtaghi, tuntutlah fima atakum, apa yang dikurniakan kepada kamu, daral akhirah, iaitu syurga. Maka orang kaya yang diberikan kelebihan oleh Allah, dia sebenarnya peluangnya terbuka luas untuk mendapat syurga Allah sebenarnya, ya. Tapi bila saya kata tadi sifat default untuk orang kaya ialah sombong dan tidak mau menginfak, itu yang dia rugi pada keadaan itu. Orang-orang susah ni tuan-tuan, dia kata gini, kami ni orang susah nak sedekah dengan apa? Orang kaya untunglah dia boleh sedekah. Pada pandangan orang miskin, ada orang susah. Sedangkan orang kaya dia ada pemikiran pula, dia sangat susah untuk keluarkan harta dia. Kerana sayang pada harta dia. Kan ada orang tuan-tuan dia suka tengok jumlah dalam akaun dia tu tidak berubah. Dia suka. Sampaikan jangan kata infak ya. Untuk membiayai keluarga pun dia agak sayang untuk keluarga. Kalau dia tak nak jumlah dalam akaun tu berkurang. Kita cakap ni sebab kita tak ada harta tuan-tuan. Kalau saya sendiri lah tuan-tuan, wallahu alam lah ya. Kita tengok boleh lagi cakap. Besok kalau kita ada harta yang banyak kita pun tak tahu. Betul tak? Selalu kita bercakap semasa kita tak ada apa-apa. Gini, besok kalau aku kaya sebulan tu nak infak ke surah Maksum 1,000 lah sebulan. Sebab belum ada harta. Nanti bila Allah bagi kekayaan sikit, dia mula mungkin bulan pertama 1,000, bulan kedua 1,000, bulan ketiga 800 dulu lah. Bulan keempat 7,5 lah. Kerana kat situ syaitan yang bahagian itu dia dah datang kepada kita dah. Dia dah ada kerja untuk kita. Kerana kita dah ada sebab syaitan tu ada. Maksud gini, masa kita tak ada harta, syaitan yang bahagian tu tak ada. Sebab kita ada harta. Bila ada harta, diutus syaitan tu untuk kau pergi kat orang tu, ni ada posting baru katanya. Betul tak tuan? Jadi oleh kerana itu, bila Allah kata, dengan harta itu sepatutnya boleh mendapat syurga Allah Subhanahu. Kemudian Allah kata, tetapi wala tansa nasibak minad dunya. Dan jangan pula kamu itu membuang seluruhnya dunia itu. Oleh kerana nak dapatkan akhirat tadi, lalu kena sebut macam ni. Allah itu semua dunia, katanya gitu kan, ayat-ayat. Itu semua dunia. Jadi daripada dunia lah kita nak pergi ke akhirat. Dia tak ada orang terus skip pergi akhirat terus tuan, ya. Melainkan yang baby lahir-lahir meninggal lah. Itu pun touchdown dulu kat dunia tu, baru pergi akhirat. Jadi tak ada istilah terus melompat ke akhirat. Maka kita perlukan dunia ini yang menyebabkan nanti semuanya akan diuji di sini. Maka jangan dilupakan tu, kerana pada dunia ada tanggungjawab kamu ke atas orang lain. Kita ada tanggungjawab kita kepada anak, isteri kita, keliling kita. Maka kalau kita buang semua tuan-tuan, jadi sepatutnya dengan harta itu kita boleh dapat tiba-tiba langsung. Konon-kononnya bila buang tu, orang nampak kita zuhud dan syurga tu depan mata lah kononnya. Tapi sebenarnya kepahaman yang salah, ya. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ini dia tidak suruh kita buang semua harta yang kita ada.
Ya, kita dah ada semualah rumah, kereta apa semua kita ada. Tiba-tiba kita, dia kadang-kadang ada orang ni dia nak berhijrah gitu ya. Tapi dia punya lorongnya agak salah. Termasuk geng-geng ajaran sesat lah tu, yang sayang tuan-tuan tu. Habis dia buang semua tu. Ada kereta dibagi ke orang, ada rumah dia. Duduk di pondok kecil itu. Kononnya dengan pondok kecil dia boleh beruzlah, boleh memperbaiki diri ya. Padahal kalau dengan apa yang dia ada sekarang pun, kalau dia boleh kontrol ya okey sebenarnya ya. Melainkan dia tak boleh kontrol lah gitu. Tapi bila Allah bagi tu tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq, jangan diikut Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni iman dia lain level dia tuan-tuan. Kan kita tahu bahawa Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh harta dia. Omar tidak tuan-tuan ya. Omar ada sebahagiannya, kemudian sahabat lain pun sama. Tapi Nabi SAW tahu Abu Bakar ni macam mana iman dia. Cuma Nabi tanya, kau dah bagi semua ni? Yang tinggal apa? Yang Umar kata, Allah dan Rasul. Oh, ini jawapan. Jangan dibawa main jawapan ni tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan jawab macam tu nanti dihalau keluar dari rumah dengan rumah nanti. Abang ni semua bagi kereta. Apa yang tinggal bang? Allah dan Rasul katanya. Subuh pun tak bangun, Allah dan Rasul. Kerana iman kita level lain. Maka Allah kata jangan buang semua. Ambil bahagian kamu yang boleh nanti untuk membawa kamu ke akhirat. Gitu kan. Ya tuan-tuan, kita ada orang dia berkeinginan macam-macam di dunia ni. Dia hajat, dia nak beli tu, beli ni. Tak kisah tuan, tak ada masalah. Yang penting boleh dikawal. Ya. Kita tuan-tuan ya, ada jenis orang, dia kolektor tau. Kolektor ni dia pengumpul lah. Dia suka beli, dia simpan. Kan? Kadang-kadang ada orang dia kolek kenderaan lama tu kan. Motor-motor lama disimpan. Dia suka kereta disimpan. Apa-apalah tuan-tuan ya, klasik-klasik gitu. Isteri disimpan gitu kan. Dia kolek 444 gitu. Baik. Dia begini, ada setengah tu kata begini, nanti kalau tak diguna tu besok ditanya oleh Allah katanya tu. Ada baju selalu yang kena orang perempuan lah, orang perempuan suka beli baju banyak kan. Simpan dalam lemari. Nanti baju tu ditanya oleh Allah itu. Jadi orang perempuan pun, laki pun sama juga katanya. Tu kalau beli motor tu 6-7 biji. Jadi dua-dua pun sama lah tuan-tuan. Dia apa-apa yang boleh membawa kepada mudarat kita. Dalam agama ni senang ya, dia punya kaedahnya. Mudarat itu dibuang ya, ataupun dihilangkan. Tuan-tuan ada keinginan dunia, maka miliki dia tak ada masalah. Milikilah dia tak ada masalah. Tak payah dibuang-buang, tak payah. Tapi yang penting jangan lupa kepada akhirat, itu saja ya. Ada orang dia suka satu benda tapi dia ingat akhirat dia. Ada orang dia tak suka apa-apa pun tak ingat akhirat juga. Macam rugilah tuan ya. Macam bulan Ramadan ni kan. Kan ada orang rutin dia kalau malam main badminton, rutin dia. Badminton main futsal lah. Jadi ada orang kata bulan Ramadan tak payah main lah, kita tumpu ke tarawih, tadarus lah. Bagus tu dia punya tu. Dia punya alternatifnya. Tapi akhirnya badminton pun tak main, tarawih pun tak pergi, tadarus pun tak buat. Apa dia buat? Tak tahu apa dia buat. Ya? Jadi semua tak buat lah tuan. Fizikal tak buat, rohani pun tak buat. Kurang-kurangnya kalau dia, kita kata tinggallah. Karena kita bukan ada satu kaedah begini. Kalau Ramadan tu semua kena buang semua, tak tuan. Ya? Yang penting jangan ditinggalkan perkara-perkara yang besar dalam Ramadan itu. Puasanya itu yang paling penting, puasa. Kemudian aksesoris malam macam tarawih dan juga tadarus, aksesoris yang melengkapkan puasa. Baik itu kita, orang kita ni kan, kalau Ramadan dia macam mana ya? Kita relax dulu lah lepas Ramadan lah baru. Apa-apa benda lah semua tuan. Ya? Padahal yang Allah suruh berhenti tu makannya aja tuan. Makannya, kemudian benda-benda yang boleh menghilangkan atau mengurangkan pahala dibuang. Yang lain-lain diteruskan. Jangan pula kerja nanti, kita kerja cuti sebulan lah tahun depan, lepas raya kita kerja balik. Dia jadi Islam tu dipandang teruk kalau begitu. Maka dunia ini dipegang di tangan ya.
bukan diangan-angankan dalam hati sehingga apa-apa dunia bawa kepada kerosakan. Kemudian kata Allah apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan buat baiklah kepada orang ataupun kepada makhluk di dunia ini macam mana ataupun sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Jadi Allah ni suruh kita buat baik. Apa acuannya? Acuannya ialah kamu tengok Allah buat baik dengan hamba macam mana. Hamba ni taat pun Allah bagi, tak taat pun Allah bagi. Rezeki ya. Jadi itulah cara Allah buat baik dengan hamba. Kalau kita tengok orang yang kita nak buat baik tu. Kalau dia baik, kita buat baik dengan dia. Kalau dia tak baik, kita pun tak baik dengan dia. Itu acuan kita. Yang salah tu tuan-tuan ya. Tapi cakap senang lah, nak buat susah tuan-tuan. Orang nak maki-maki kita, tiba-tiba kita terima kasih kerana maki saya. Kan susah nak buat tu. Tapi kalau ada yang buat tu, kira level-level wali-wali Allah tuan-tuan tu. Biasanya kalau orang maki kita, kita double maki dia tuan. 2 bakul kita bagi dia. Dia bagi kita sebakul, kita bagi dia 2 bakul. Dia mencarutkan kita, kita mencarutkan dia 2 bakul lagi. Kerana itu sifat manusia itu biasa. Maka Allah ajar kita bukan begitu. Sehingga Nabi pun sebut, buatlah baik kepada orang yang buat jahat kepada engkau. Susah sangat tuan. Allah ni kita fikir begini. Orang kafir yang selalu melawan Allah, ya, tidak taat kepada Allah. Tapi Allah tetap bagi rezeki dia. Pagi boleh sarapan, tengah hari boleh makan, malam boleh makan. Tetap tuan-tuan. Walaupun hari-hari dia kutuk Islam ni, tetap Allah bagi makan. Ada satu kisah ni tuan-tuan di Indonesia ya. Satu masjid ni dia bagi makan orang kan ni. Indonesia ni suka bagi makan orang. Ada non-Muslim ya, datang ke masjid tu untuk mendapatkan makanan tu. Tapi tidak diberi oleh petugas masjid kerana dia kata awak bukan orang Islam. Ya. Jadi berita ni sampai ke orang alim di kalangan mereka lah. Gitu. Jadi keluarkan contoh ni. Kamu tak bagi dia sebab dia non-Muslim. Tetapi Allah tak bagi dia walaupun dia non-Muslim. Jadi bandingkan dengan Allah SWT. Sebab tu di Masjid Al-Istiqlal ya, di Jakarta. Masjid negara dia tu. Selalu bagi makan tuan dia. Maksudnya besar kan. Dan yang datang ambil tu Muslim dan non-Muslim. Non-Muslim pun boleh duduk di situ. Tapi bukan dia orang solat lah. Ada tempat dia. Makan pun dia bagi free. Tak pernah tanya kau agama apa ke. Dan sebagainya. Kalau kita agak susah ya tuan. Kadang kita fikir dia kan ada agama dia. Pasal apa nak sibuk. Ada kita gitu kan kita. Karena kita belum lagi terbuka ni. Minda kita. Pergilah ke tokong dia tu. Pergi sini. Buat apa. Tuan-tuan tahu tak. Di satu tempat ni. Kampung Idaman. Saya ada kuliah di situ. Orang-orang situ cerita. Ada dulu satu orang yang berbangsa India dan agama Hindu. Anak dia kerasukan syaitan tuan-tuan. Jin. Dia jumpa dengan imam masjid tu tuan-tuan. Ya. Dia tak pergi kuil tu. Dia punya percaya dengan Islam tu. Dia pergi jumpa Pak Imam masjid tu. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah baiklah. Saya baik jumpa imam boleh pandai. Kalau imam macam aku, saya pun sama macam kau kata. Aku tak hati nak buat tu kan. Jampi tu. Takat ngunyang tu boleh kan. Tak apa aku baca kan. Takat ayat kursi boleh. Tapi nak beritahu, begitulah manusia itu melihat. Dia pun tahu agama yang mana sebenarnya yang bagus. Tapi lah, dia macam Abu Jahal lah tuan-tuan. Dia tahu kan Islam tu bagus, anak buah dia tu pun bagus. Tapi kedudukan dia tu menyebabkan dia tidak boleh mengakui begitu ya. Kerana dia orang besar kan tuan-tuan. Jadi kalau dia ikut Muhammad, habislah pengaruh dia. Baik, Allah itu mengajar kita begitu. Buat baik macam aku buat baik dengan orang. Kau jangan ikut kau punya nafsu aja ya. Kalau orang baik dengan kau baru baik. Kalau tak baik, 2 kali tak baik. Selalu kan begitu. Jadi Allah ajar gitu, itulah sebenarnya. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu berusaha untuk membuat kerosakan di muka bumi. Apa-apa saja tuan-tuan, bukan dengan orang ya, dengan makhluk. Termasuklah merosakkan apa-apa di keliling kita tanpa sebab. Dalam peperangan, sehingga diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau perang tu, bunuh musuh aja, bunuh orang, jangan bunuh yang lain.
Kan, kita tembak orang tak kena, geram, kita tembak kucing. Tak ada kena-mengena, tuan-tuan. Tidak dibenarkan. Pokok sekalipun tidak dibenarkan oleh Nabi SAW untuk dihancurkan. Kalau tak jadi macam Israel lah, semua benda dihancurkan. Ya, kita Islam kan ada tata cara dia, perang ada tata cara dia. Walaupun kita nampak, masa perang mana nak fikir apa, tembak je lah. Nabi tak bagi, tuan. Tembak yang berkenaan. Kalau tembak lah, sebab zaman Nabi tak ada tembak kan. Kita nak beritahu. Kalau bunuh, bunuh yang berkenaan saja. Anak kecil, perempuan tak boleh. Orang tua, melainkan 3 ni pun termasuk tentera. Tu kena bunuh lah. Kalau dia pententera kita tak bunuh, kita lah kena bunuh, tuan. Selain daripada itu tak benar kan. Maka itu dia panggil wala tabghil fasad fil ard. Jangan buat kerosakan di muka bumi. Termasuklah ia yang berlaku di mana-mana lah tempat kita pun sehingga menyebabkan ekosistem yang berubah dan sebagainya. Itu masuklah ayat Quran ya. Bukan kata kerosakan ni kepada orang yang menyawa saja, kepada haiwan, kepada tumbuhan dan sebagainya. Kenapa? Kerana Allah tak suka kepada orang-orang yang buat kerosakan. Macam kaum-kaum terdahulu, ia merosakkan kaumnya atau umat atau merosakkan sekelilingnya, samalah tuan-tuan. Dan ini berlaku setiap amsar ataupun setiap zaman dan setiap keadaan sehinggalah kepada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pada bulan yang berkat ini, ayat Quran tu dengan kita patutnya dia dekat ya. Sebab tu kita kena bertoleransi tuan-tuan dengan ibadat di Ramadan ni. Kadang-kadang ada setengah tu, minta maaf cakap ya. Imamnya kadang terlebih ayat 1 je. Itu pun dah semalam pendek, hari ni panjang pula. Kita suka tak sabar. Cuba kita sabar sikit tuan-tuan. Jangankan itu. Kadang isyak tu kan kita ada jam macam ni. Kan tunggu masa tu. Lagi 2 minit. Ini bukan di tempat ni lah, mungkin tempat lain lah ya. Tinggal 2 minit. Tengok orang semua dah sembahyang sunat. Dia pun kalang kabut suruh bilang, kamat je lah, kamat. Tunggu apa lagi? Dia cepat, dia tu macam nak pergi mana tak tahu lah. Padahal malam tu dia memang kat situ je, nak pergi mana lagi. Ya. Relax. Tenang. Sampai masanya. Kerana Allah tu dah tentukan kita tu masanya itu. Jangan kita kalang kabut, relax. Ya. Kalau kita buat teruk macam ni, kita akan tertekan gitu punya Ramadan kita. Kita buat relax dan sebagainya. Dan sembahyang seperti biasa. Jangan kalang kabut sangat. Kan kita tujuan diberikan kita bulan yang baik ini ya untuk meraih pahala. Tapi kalau kita kalang kabut nak cepat semua, kita boleh fikir sendiri tuan-tuan, pahalanya belah mana kita dapat. Okay. Dengan perasaan yang tak suka, perasaan yang dendam itu. Dendam dengan imam ya, jaga kau. Baca panjang kau jaga kau. Pergi kempiskan tayang betul ya. Dia punya dendam tu lain macam kita, aku nak cepat. Dia kalau nak cepat dia sembahyang di rumah itu aja gitu. Jangan kalang kabut sehingga menyebabkan orang lain pun susah ya. Jadi kita nikmatilah Ramadan kita ini. Kata orang putihnya, kita enjoy dengan bulan ini ya, dengan Qurannya, dengan tarawihnya, tadarusnya, sedekahnya. Semua itu hanya eksklusif pada bulan ini. Bulan lain ada tapi dia tak, suasananya itu kurang ya. Sebab tu yang suasana tu menyebabkan kita seronok. Macam tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, dia suasana tu menyebabkan tiap waktu rajin pergi masjid. Kalau tak pergi masjid juga, tak tahu nak katalah tuan-tuan. Dah sampai sana ni, masih malas lagi di hotel lagi tu. Dia kata, alah sebelah je tu Kaabah kan, ada hotel yang dekat dengan Kaabah tu kan. Hotel yang tahu-tahu tu lah apa nama. Sofa yang Menara Jam tu. Aku sembahyang sini je. Tu imam itu nampak. Kan sambung katanya gitu kan. Jadi kita rasa pada keadaan-keadaan tertentu yang Allah bagi kita suasana yang baik, itu tidak ambil, kita rugi. Macam satu lagi perkara yang saya selalu nampak bukan tahun ni ya, banyak tahun dah. Kan kita kalau kata gini, malam ni contoh ya, diiklankan, ni surau-surau yang masjid yang buat 20, tiba-tiba malam tu dibuat 8 sebab ada tazkirah ke apa kan, ada majlis. Malam ni kita buat 8 tarawih saja, kemudian kita ada tazkirah. Memang 8 sungguh tuan-tuan. 8 terus motor bunyi. Padahal lagi 3 tu witir tu. Jadi lain kali tuan-tuan kena buat pengumuman ini, 8 dan 3.
supaya witir ini tidak diabaikan. Sayang ya tuan-tuan, kerana witir ini dianggap pasangan kepada tarawih itu di bulan ini kan. Nabi kata kan witir di bulan Ramadan itu sunat berjamaah. Sayang kita, tinggal 3 je padahal. Tapi dia sebab dipegang ber-8 tadi tu, pejuang-pejuang 8. Sayang lah tidak digabungkan witir. Banyak tu kerana mungkin orang tak tahu cerita sebenar tentang witir itu ya. Mungkin dia rasa buat witir ni yang penting kan puasa kan tarawih tu. Dia tak tahu witir dan tarawih itu adalah suami dan isteri ya. Yang sangat perlu jangan dipisah. Tidaklah dosa, bukannya kalau siapa yang balik tu dosa. Tidak, tapi sayang. Kerana sepatutnya kita dah ada dalam masjid tu kan, tinggal sikit berapa minit je. Tapi kerana kita ni tak tahulah jenis-jenis kelang kabut ni, jenis-jenis nak cepat ni ya. Apa dikejar tak tahulah tuan-tuan. Mungkin nak kejar Korun. Korun tu melampau sangat ni ya. Nak kerja apa tak tahulah. Padahal mamak tu buka sampai pagi, pukul 5 pun. Contoh ya, baik. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita memperbaiki kita punya ibadat ya, supaya tidak menjadi sia-sia dan setiap tahun itu meningkat mengikut acuan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikuatkan iman kita dan juga dikumpulkan kita bersama keluarga dan sahabat kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan salah kata. Mudah-mudahan Allah mengampunkan saya dan mengampunkan tuan-tuan juga insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam, barakallahu fiikum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.